الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, pada pagi yang bahagia ini boleh sama-sama kita menunaikan fardu semaya subuh dengan cara berjamaah setelah daripada kita beriktikaf di malam hari di ini masjid sebagai malam pertama lah bagi kaum muslimin muslimat yang ada di sini. Maka perjumpaan kita sekali ni insya-Allah sebagai bernamik kita nak berjalan lah. Setelah lagi itu belum daripada kita nak selesaikan, hendaklah kita duduk adalah apa yang kata berpusing halaqah sedikit untuk sama-sama kita nak mengenal satu sama lain untuk kita nak berjalankan bernamik kita bersama yang digariskan oleh pihak pekerjaan jawatan Masjid Muhajirin di sini. Dan hak yang mana tak ada long tabian lagi itu, maka hendaklah dia pun sempurnakanlah. Cuma kita tak nak panjang di situ, kita nak ambil satu daripada surah Al-Quran sebagai muqarrar di dalam perjumpaan kuliah subuh kita. Kita akan ada 3 kuliah semua. Kuliah subuh, kuliah asar dan kuliah di antara salatil qiyam. Insya-Allah taala lah kita pakai kongsi lah ambil faedah. Cuma duk tengok mari itu kita ambil ayat surah ni, kita nak ambil surah Yasin lah. Tahun ni 1445 ni kita nak ambil surah ni sebagai surah muqarrar di Masjid Muhajirin kita. Boleh tu kita nak khitam di masa 10 akhir ni lah. Mudah-mudahan manfaat tu dapat bagi kita. Surah Yasin ni iaitu satu surah yang ke-30 ni. Kalaulah kita nak bila mengikut susunnya Mushaf Uthmani yang kita ada ni. Dan ayat dia tu mengandungi 83 ayat semua. Dan surah ni diwahyukan di Makkahul Mukarramah. Maknanya apabila kita dengar kata Quran ni turun di Makkahul Mukarramah, kita segera faham kata Quran ni turun belum daripada Nabi SAW hijrah kepada negeri Madinah. Jadi ulama tafsir ni dia malah nak kecek jadi banyak. Ya ambil dua. Belum daripada Nabi hijrah, kira atas ayat Makki belaka. Lepas daripada Nabi hijrah, kira teman Madani semua. Tengah-tengah tu tak ada iktibar. Di antara celah bukit ke gapo, pakai Madani. Lepas daripada Nabi hijrah. Belum pada Nabi hijrah, Makki. Cuma khususiatnya sebagai peringatan bagi kaum muslimin muslimat, ayat Makki ni ghaliknya ayat pendek-pendek. Ayat tak panjang tapi makin hati. Ada pun ayat Madani, ayat panjang-panjang sebab dia sakut paut dengan hukum hakam. Dengan sebab itu ayat hak Makki ni kita kena fokus kepada dia
Kenapa? Kerana ayat Makki ni lebih daripada ayat Madani di sudut kata pakai masa. Nabi pakai masa duk main dengan ayat Makki ni, makna belum daripada turun, belum daripada Nabi hijrah ke Madinah ni sampai ke 13 tahun. Lepas daripada tu ayat Madani mai pula 10 tahun, sempurnalah dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam 23 tahun boleh pergi dunia. Kita di dalam ajaran Islam kita ni, kemajuan ni tak usah cari ke lain lah. Kekuatan tak usah cari ke lain lah. Ya duk dalam Quran kita, duk dalam hadis Nabi kita, duk dalam sejarah perlaksanaan yang kita nak berjalan. Sejarah hak mana? Yang ni sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka permulaan sekali kita kena faham kata orang nak buat kerja Islam ni bukan jumhur ataupun bahasa Malaysia panggil majoriti, kebanyakan. Tak, ya sikit ya. Orang mula-mula nak buat kerja Islam, yakni bilangan dengan anak jari ni boleh. Akan tetapi keistimewaan mereka itu boleh kerja akaknya Islam sampai kan naik kemocok di atas muka bumi Allah Ta'ala ni, tak lain tak bukan, ya ada 3 sifat. Sifat pertama, yakni pendirian yang tetap, Judiyun timan kong. Yang kedua, al-istiqamah. Istiqamah ni makna kata kita buat semua, tak tinggal. Makna kata kita berpanjang dalam masalah amalan kita. Yang ketiga, ada harapan, kemampuan kita kena ada. Nak buat kerja agama ataupun kerja dunia, kalau berjalan di atas 3 ini dasar, nescaya naiklah dengan izinan Allah Subhanahu wa taala. Maka surah Yasin ini kita nak tengoklah. Hati boleh tu amo nak ambil 10 ayat sepagi dengan cara ringkas-ringkas, ambil masa boleh 30 minit insya-Allah taala. Kalau lebih sikit pun 35 40 tak sampai sejialah, kita sabar sikit. Supaya kata kita tadi itu boleh iktikaf serta kita boleh memahami satu pentafsiran daripada tafsiran ayat Al-Quranul Karim, dan amo akan mengeringi pada kuliah karya pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak ma'al Quran, ma'al sunnah, nak dua. Ma'al Quran satu, ma'al sunnah satu. Kemudian kita buh di dalam Al-Quran, bubuh di dalam Al-Hadis, siratun nabawiyah, sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mari tengok pula sirah tadi itu kita nak pakai di dalam hidup harian kita tu betul mana. Itu kita harap daripada Allah Ta'ala beri taufikkan kepada hamba dan kepada semua pendengar. Mudah-mudahan kita berjaya dunia dan di akhirat nanti. Jadi surah Yasin ini adalah hadis yang kita duk dengar tu. Hamba kena tambah di sini. Hadis ni riwayat daripada Anas ibni Malik radhiyallahu an sebagai khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata gini, hadis ni kita kena dengar, lepas tu kita mai tengok hukum lah pula. Inna likulli syai' qalban. Tiap-tiap perkara ni ada hati dia. Hati ni makna lagu mana? Alat kontrol. Hati-hati ni makna ibu nanti kontrol. So umpama kita nak buka elektrik kita, nak buka ikon, buka air, buka gapo, pasti kena ada remote control dia. Maka diri manusia kita ni hati itulah yang dia hati bagi Quran, iaitu surah Yasin. Wa man qara'a surah Yasin a'tahu Allahu thawaba qira'atil Quran 10 marrat. Barang siapa baca Yasin, nescaya Allah Ta'ala berikan kepada dia ganjaran pahala 10 kali ganda pahala Al-Quranul Karim. Jadi nak faham kata hadis ni datang ada di dalam riwayat Imam At-Tirmizi dan Imam Ad-Darimi dan Imam Al-Baihaqi. Cuma hadis ni kita ingat satu perkara. Hadis rukun dia ada 2. Kita mengulai semua. Rukun dia, raktanของhadis niมี2 perkara. Yang pertama, saya ringan, orang panggil al-isnad ataupun asanid. Yang kedua, al-mat tuwabut
Al-mat tu mana tuabut. Mana dua perkara ni asah raktan bagi ilmu hadis. Tak ada hak mana sah bukan hadis. Kecil mudah gitu lah. Tak ada sanad bukan hadis. Tak ada matan ada sanad saja bukan hadis. Hak nak ada dua. Al-isnad wal mat. Sanad serta matan. Cuma hadis ni ia kena ada hukum pula sah lagi. Lepas daripada ada dah song raktan ni al-hadis wacanaของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี2รากฐานแรกคืออัลอิสนาดสายรายงานผู้ที่รายงานหะดีษจากนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนับไปจากซอฮาบะห์ไล่ไปอัตตาบิอีนอัตบาอิตตาบิอีนจนถึงผู้ที่รายงานหะดีษที่ประพันธ์หนังสือขึ้นมาเช่นท่านอิหม่ามอัตติรมิซีหรือท่านอิหม่ามอัลนะซาอีหรือท่านอิหม่ามอิบนุมาญะห์หรือท่านอิหม่ามอัดดาริมีหรือใครก็ตามsiapa pun tak apa insyaallah kita campur-campurlah setengah-setengah kata tak faham kalau bahasa Melayu buka gitu tak faham kita campur-campur insyaallah ambo ni insyaallah lah kalau kita usahakan sebab bahasa siam tak ada guna mana terkadang tak lancar mana lidah tapi kita akan usahakan biiznillah taala. Baik, tak apalah. Maka apa nama ni? Hadis ni apabila dia ada dah sanad, kama ada dah matan, nak tengok pula hukum sah lagi. Hukum ni belum daripada kita nak pakai. ก่อนที่เราจะใช้หะดีษเนี่ยเป็นตัวบทหลักฐานในการประกอบศาสนกิจหรือเอามาเป็นหลักศรัทธา ambil buat pegang ni, pasti kena tengok tentang hadis tu duduk pangkat darjat mana. Maka orang nak rayak pangkat darjat mana ni kena ulama juga, tong perat muslim, kena para alim ulama yang adanya kekuatan boleh nak hukum kata ni hadis Nabi ni sah ke tak sah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum hadis ada 3. Yang pertama hadisus sahih, yang kedua hadisun hasan, yang ketiga hadisun ad-dhaif. Kod ของ hadis dia ada hadis sahih,มีhadisที่ถูกต้องแล้วก็มี hadisul hasan. hadis ที่ถูกต้องนี่คือ100ทั้ง100หรือว่า 90% ขึ้นไปหรือว่า 95% แต่ถ้า hadisul hasan นี่ 80% ลงมา hadisul dhaif duduk di 50% ataupun kalau bawah lagi 40%. Dalam hadis dhaif ni mi hadis ada bang, mi hadisus syaz, hadisul munkar, hadisul muttarib. Hak akhir sekali hadis tak boleh pakai hadisun maudhu', hadis maudhu'. Pak duk dalam hadis dhaif. Maka ambil sorang daripada imam, yakni imam imam Abu Hatim. Abu Hatim ni เป็นผู้ที่ตรวจสอบหะดีษท่านนบีต้นนี้ hak kita dengar tadi. Dia kata hadzal hadisu fi awwal kitabin wada'ahu Muqatil ibn Sulaiman wa huwa hadisun batilun la asla lahu. Abu Hatim เป็นปราชญ์หะดีษในอิสลามผู้ที่ศึกษาวจนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าไม่รู้จักอบูฮาติมคนนั้นไม่ใช่นักศึกษา bukan orang ngaji, bukan orang belajar. Dia ni kata adalah Kitabul Ilal 10 lem 10 jilid. Ada kitab tu. Dia kata hadis ni เป็น hadis ที่ถูกกุขึ้นมา makna diletakkan dusta mari oleh Muqatil ibnu Sulaiman. Muqatil ibnu Sulaiman ni buat hadis palsu ni mari nak orang suka baca Yasin. Tapi nak suka baca Yasin tak apa lagi. Tapi baca dapat fadilat gapo. Tadi kita dengar fadilat gapo? Apabila baca Yasin menepati kita baca Quran ni 10 kali habis. Lebih pada qul huwallah lagi lah. Kalau qul huwallah baca sekali menepati 3 ya. Sulusul. 3 tapi baca Yasin ni sekali menepati 10 kali baca Quran. Ambil di awal hingga akhir. Maka nak bergema lagu tu, nak mengajak manusia nak galak lagu tu tak boleh, haram. Kenapa? Kerana hadisun hadisun batil, hadis tak pakah. La asla lahu. Ma'ahlah dah. Hak ni hukum ulama ni bukan hukum amal. Lama dak silap faham pula tu.
Tapi orang sunnah kita alhamdulillah dengan cara umumnya kita faham. Kita faham. Baik. Kemudian mari tengok ayat pertama. Hacu boleh pakat bawa Quran lah, kita pakat tadabbur Quran. Nah, kita bawa Quran, tak bawa hari ni kita apa lagi? Nanti kari-kari esok-esok ke tak apalah. Allah Subhanahu wa taala kata Yasin. Allah Taala terat, wah Yasin. Yasin ini makna lagu mana sini? Yasin berkatanya Sa'id ibn Jubair dan Dhahhak. Dan jamaah daripada ahli tafsir, Yasin ay ya insan, wahai manusia. Sa'id ibn Jubair ni anak murid Abdullah ibn Abbas bin Siddiq ของท่าน Abdullah ibn Abbas แต่ท่านเสียชีวิตด้วยกับการถูกHajjaj Al-Thaqafiฆ่า sebab apa? Sebab tak belagang ngikut mana Allahu bihi alim. Sa'id ibn Jubair เป็นปราชญ์อิสลามในวิชาอธิบายอัลกุรอาน nanti mentafsirkan akan Al-Quran. Dan Dhahhak ni seorang juga ulama besar, ulama tabi'in. Dan jamaah daripada ahli tafsir yang kata Yasin, apa makna Yasin? Ayya insan, wahai manusia. Wahai manusia. Lurah gapo ni? Yasin ni lurah fasah. Lurah fasah makna kata lurah yang Allah Ta'ala pilih waktu turunnya Al-Quran. Cuma lurah ni apa panggil? Luratul Tai. Lurah Tai ni bukan lurah Quraisy, tapi fusahah juga. Lurah Tai. Tai makna kata lurah, satu lurah daripada kabilah orang Arab. ภาษาหนึ่งของภาษาอาหรับที่ถูกใช้ตามสำนวนภาษาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานอัลกุรอานลงมาภาษาที่ถูกต้องตามหลักการของภาษาอาหรับ makna kata kena dengan bahasa Arab, mengikut sambungan bahasa kena molek, tata bahasa tu kena. Jadi dia kata Yasin ayya insan. Itu pendapat Abdullah, itu Sa'id ibn Jubair dengan Dhahhak. Tetapi setengah daripada ulama yang kata Yasin huruful muqatta'ah. Huruful muqatta'ah เราพักkita serah pada Allah. เรามอบหมายความหมายอันนั้นให้กับ Allah Subhanahu wa taala. เราไม่สามารถที่จะบ่งรู้ถึงเจตนารมณ์ที่ Allah Subhanahu wa taalaกล่าวtu Yasin คืออะไร tapi kita pakai pendapat Sa'id ibn Jubair dan Dhahhak, lebih utama kata ya insan, wahai manusia. Katakan wal Qur'anil azim, wal Qur'anil azim, demi Al-Quran yang hakim, wal Qur'anil hakim, wal Qur'anil hakim, Al-Quran al-hakim. Di sini Allah Subhanahu wa taala supoh. Hai dalam tak apa lagu tu. Tapi nak gi wasyams wadduha wal lail wal fajr tak leh. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lari. Apabila kita nak supoh, idza aradtum an tahlif falyahlif billahi azza wajal. Apabila mu tu nak supoh, maka supohlah wa taala. Al-Quranil Hakim. Apa makna Al-Quran Al-Hakim? Al-Quran kitabullah. Quran ni adalah kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab Allah ni kuasa manusia baca dia. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya manusia baca kitab Allah. Makna kitab ni adalah kitab Allah, maksud lagu mana? Ayuhal muslimun, yakni Quran Tuhan ni tercatat di dalam ini kitab. หมายความว่าองค์การอายะห์อัลกุรอานถูกบันทึกไว้ในกิตาบนี้ tetapi apabila nak sampai kiamat nanti satu huruf pun la yabqa fi hadzal mushaf, makna kata หนึ่งตัวอักษรก็จะไม่ถูกยกขึ้นณอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จนไม่เหลือแม้แต่ตัวอักษรเดียวในอัลกุรอานอัลกะรีม Nawi faham kata Quran kita ni ialah Quran yang Allah Ta'ala waktu orang mari Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh sahabat tadi itu tulis Quran duduk dalam mushaf. Quran yang kita duk baca ni Quran yang dituliskan oleh Uthman ibn Affan. Uthman ibn Affan dia tulis mari. Belum daripada Uthman ผู้ที่เขียนอัลกุรอานต่อหน้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีจำนวนซอฮาบะห์ที่ไม่ใช่คนเดียวหลายท่านที่เขียนอัลกุรอาน
หนึ่งในนั้นก็คือท่านไซด์บินซาบิตสองท่านมุอาวิยะห์อิบนุอบีซุฟยานและท่านอื่นๆ kemudian mushaf ni mushafก็คือคัมภีร์อัลกุรอานyang kita duk baca ni belum daripada Utsman ก่อนที่อุสมานจะเขียนขึ้นมาเนี่ยมีada mushaf Fatimi itu mushaf al-Hafsah ada mushaf Abdul Rahman itu Abdullah bin Mas'ud dan ada mushaf-mushaf yang lain lagi sehingga ada ikhtilafat ada perbezaan การขัดแย้งระหว่างซอฮาบะห์ในการอ่านอัลกุรอานหลังจากที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สิ้นชีวิตแล้วดังนั้นพออุสมานอิบนุอัฟฟานเนี่ยขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นคอลีฟะตุลมุสลิมีนคอลีฟะห์ที่3ท่านแก้ไขปัญหาก็คือรวบรวมมัสฮัฟทั้งหมดต่อหน้าท่านแล้วก็ท่านเขียนใหม่ก็คือมัสฮัฟอุสมานีอื่นจากมัสฮัฟอุสมานีท่านเผาทิ้งทั้งหมดbakar tahu belakang dengan ijmu' para sahabat mati ekaฉันท์จากบรรดาซอฮาบะห์สาวกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ยังมีชีวิตในสมัยนั้น kalau gitu wal Qur'anil Hakim demi Al-Quran yang hakim hakim ni makna kata bijaksana bijaksana ni makna lagu mana yakni Tuhan letakkan ayat Quran ni kena kepada tempat dia mana Quran ni Tuhan buat tak tu kena pada tempat dia masa orang keadaan suasana ทั้งหมด kena belaka Allah Ta'ala waktu turunnya Quran ni kena belaka kemudian Tuhan kata innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim sesungguhnya engkau แท้ที่จริง engkau ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam laminal mursalinก็คือหนึ่งในบรรดารอซูลที่อัลลอฮ์ Subhanahu wa taala ส่งนบีมายังโลกดุนยานี้nak royak kata lagu mana Tuhan supah dengan Quran Al-Hakim bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah rasul ya Allah Subhanahu wa taala utuskan mari kepada ini bumi. Kalau orang tanya mana dalil kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jadinya rasul ayat ni innaka laminal mursalin. Apabila Nabi itu jadi rasul, dia duduk atas jalan mana? Ala siratim mustaqim, di atas jalanan yang lurus. Ahli tafsir kata innaka laminal mursalin alladzihum ala siratim mustaqim. Maknanya sesungguhnya engkau ya Rasulullah ialah rasul yang rasul itu duduk di atas jalanan yang betul. Di sinilah laba orang apabila ngaji Islam tahu kata nak ikut pihak jadi ketua. Kita terkadang kita mengucap dua kalimah syahadah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tapi bak ikut kita tak ada berapa mana dengan Nabi. Sama ada bak pegangnya Nabi, bak amal ibadat Nabi, kita rasa kurang. Kurang dengan sebab apa? Sebab hawa nafsu hati kita tu selaput dengan dosa-dosa, selaput dengan kesamaran, selaput dengan benda-benda yang membawa manusia tu jadi berasa kata tak sedap mana. Kalau gitu kita orang ngaji Islam ผู้ที่ศึกษาศาสนาอิสลามจะต้องตั้งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอันดับแรก kalau kita ngaji dalam pratya orang hak letakkan Aristo muallim awal dia kata Aristo ni muallim awal pas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rakam berapa? Kalau kita baca dalam kitab Pratya Greek, dia takkan Aristo ni muallim awal atas sekali. Pas Nabi kita yang ke berapa? Nak kita faham. Sebab itulah hari ni kebangkitan sahwah sekarang ni nak faham kata Quran tadi itu bukan sekadar kita baca sahaja. Lah, tak baca saja tak ada. Kena faham isi kandungan Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala royak kepada kita nak kita boleh beramal dengan dia. Kemudian Quran ni mari daripada mana? Mari mana Quran ni? Tanzilal Azizir Rahim. Ni. Tanzilal Azizir Rahim yakni Quran ini anzalahu Allah Tanzilal Azizir Rahim. Allah Taala yang buat turun.
Tanzil. Apa makna tanzil? Daripada atas ke bawah. Itu makna tanzil. Wa innahu, lalu ayat lain, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Ayat Quran ini turun daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa nama ni Tuhan ni? Al-Aziz. Apa makna Al-Aziz? Sangat perkasa. Tak ada pia boleh melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Nak gi buat lemah Tuhan tak boleh. Ar-Rahim, sangat siabelah terhadap hamba dia, terutama orang-orang yang beriman. Kemudian sifat qira'ah, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Maknanya Al-Quran ini sifat dia ni, gapo dia? Supaya engkau ya Rasulullah beri peringatan terhadap kaum-kaum yang jadi ketua-ketua dulu, supaya mereka itu tak jadi golongan orang-orang yang fahum ghafilun, tak jadi golongan orang yang lalai. Kita ni duduk dalam keadaan lalai sebenarnya. Kita berasa kata ni mujur Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita, boleh kita masuk dalam masjid 10 hari walaupun waktu malam, walaupun sedikit daripada waktu dalam masa sehari 24 jam. Akan tetapi kita juga masa kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam royak kepada kita melalui Rasulullah, Allah Taala meroyakkan kepada kita melalui Rasulullah. Kita nak boleh gapo? Raudah ya raya, rausala wela haikap Allah Subhanahu wa taala. Haikap sasana ka Allah raudah ya raya. Tak boleh gawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Man taraka syai'an lillahi azza wa jal awadahu Allahu khairan min." Siapa-siapa pudai kertam tihai wela kap Allah Subhanahu wa taala, wi masa ke Tuhan, Allah Taala akan ganti toten kepada dia benda hal lebih baik daripada dia tadi itu duk khayanat lagi. Sebab tu hari ni kita kena berasa wi masa dulu tak apa dah. Belum daripada kita nak halalkan diri kita seumpama pejuang yang ada di Palestin. Wi masa dulu ke Tuhan. Wi keikhlasan dulu kepada agama Allah. Wi dulu kekuatan akal fikiran semangat dengan agama Tuhan. Situ dulu. Belum daripada kita nak hidup depan dababah. Kereta kebar demo sampai ke setengah daripada khabaran hak sebenar. Mereka ini jaga Masjidil Aqsa sampai ke jijak oleh kereta kebar tak lekat mayat pun. Tak lagi mereka. Kenapa? Tarbiyah Al-Quraniyah telah membentukkan hati mereka, akal fikiran mereka, sehingga mereka boleh jadi tentera Allahu Jalla Jalaluh. Kalaulah kita tadi itu sekadar dengar, baca, okey, tetapi kita tak memahami gapo Tuhan nak sediakan bagi kita, rugilah kita. Sebab tu Quran ni litunzira qauma, supaya berinya ancaman, peringatan, ma unzira aba'uhum. Makna kata ketua-ketua mereka, bapa-bapa mereka, belum daripada kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahum ghafilun. Makna lagu mana ayat ni? Kuama yang ayat gini, Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkit mari kepada kaum Quraisy dalam keadaan saki baki ketinggalan agama Nabi Ibrahim itu dah ada. Maka mereka ini khenakkan agama Nabi Ibrahim sampai kata tinggal gapo, sampai kata nampak gapo, syirik dengan Tuhan, buat rengkok, maksiat, fahsyah, mungkar, penuh benar. Tapi ada lagi bakile, wa haji, mani junub, beri makan kepada orang haji, orang umrah, ada gerber gapo, ada lagi rupa-rupa saki baki daripada agama Nabi Ibrahim. Maka mereka itu Tuhan hukum kata fahum ghafilun. Mereka ini duduk di dalam keadaan lalai, tak erti gapo. Kalau beragama umpama tu ngako, hamba tak suka mana sebut ngako, benda yang kasar. Tapi kalau duduk dengan keadaan lagu tu, tak selamat, dunia dan akhirat tak selamat.
Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mari royak daripada baka dia. Hak ni orang nak royak gapo? Satu pangkat baka kena ada. Nabi Muhammad tu pilih baka daripada baka Nabi Ibrahim melalui Ismail alaihi salam. Orang Quraisy pakat tahu belaka. Tak ada dia tak tahu. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Mereka itu duduk dalam keadaan yang tak erti gapo. Lalu Allah Taala kata, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Allahu akbar. Nas'alullah Taala as-salama wal afiyah. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Kita ni orang Jawi duk jalah. Kalau nak kira dengan baka Quraisy, jarang sangat hak nak kena dengan baka Quraisy, kena dengan baka Nabi. Sebab baka Nabi ni gua ni hidung ni macung duk gini ni. Hak kita ni tak apa, setelah lagi kita nak ta'aruf. Sebab semulia-mulia manusia iaitu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak usah kecil hatilah situ. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala nak royak di sini ni orang yang ada zaman Nabi, baka Quraisy cerak. Hidung macung kecil arak reti, Nabi kata ya faham. Tapi dia tak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirat esok haula duk lek kiri. Kita orang jalan, orang petani, orang tak reti bahasa Arab ni, malaikat sikit duk lek kanan. Sebab kita bawa iman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ki. Untung setara mana? Ini adalah kalau kita mikir dengan akal fikiran kita, inilah nikmat hak Tuhan kata wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita nikmatullah ni, nikmatullah al-fulus saja-saja. Nikmatullah tu apa? Al-fulus. Ustaz Khair kata al-fulus kullu lulus, dia kata. Hak tu ya kita. Amma masalah ni'matud din wa ni'matul iman wa ni'matul al-islam, tak tahu. Ni'matus sihah wal faragh, tak tahu. Ni'matul itmi'nan wa satni hati wal rakha, kita tenang duduk dalam negara dan sebagainya, tak tahu. Subhanallah, ini adalah perkara-perkara yang kita kena murajaahkan di kita semula. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim, sesungguhnya telah wajib keputusan azab di atas kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah Taala dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahum la yu'minun, tak beriman. Allahu akbar. Tak beriman ni wallahi tak boleh masuk syurga sehingga utama masuk lubang jarum. Walaupun pak saudara, walaupun mak saudara, walaupun waris, walau lah, tak boleh. Sehingga Abbas satu kali dia tanya, ya Rasulullah, la yanfa'uka li abika Abu Talib wa huwa yansuruka akthar fa akthar. Wahai Rasulullah, ni mung tu tak ada boleh wi pedah gapo terhadap Abu Talib, sedangkan dia nak tolong mung tu banyak, tak boleh wi gapo. Nabi katakan hadis sahih, walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau tak sebab aku dok patak bawah ni, tapi walakin huwa fi dhahdha'i jahannam, akan tapi dia duduk atas, tak kaki gelegaknya otak. Di sini orang yang reti faham masalah ni, setara mana kita boleh duduk dalam agama Islam. Masjid kita Muhajirin kita boleh dengar Quran seumpama sahabat dengar Quran daripada Nabi, walaupun orang lidah Jawi baca. Walaupun orang yang imarah masjid kita orang Jawi, orang yang ajami, tapi Islam buka pintu nak boleh masuk syurga asalkan ada iman, ada tauhid, adanya ihsan, hati molek, insya-Allah taala boleh masuk. Ayat terakhir supaya tak jadi berat di atas itu kaum muslimin muslimat. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Allahu akbar. Sifat orang tak beriman inilah mana? Sesungguhnya kami membelenggukan dia di lahir. Mana kata ditekak-tekak dia. A'naqihim mana ditekak. Ya kita kira. Aghlaq ni
belenggu. Belenggu ni makna kita kecek dengan cara mudah. Sekarang lah ni banyak ke orang pera binatang ternak ke. Wak emo kucing pun ada. Wak emo gapo lagi. Cuma anjing ni jangan kita pera lah, azakumullah. Sebab barang siapa pera anjing tak dengan sebab ia nak buru, nak jaga rumah, nak adalah yang halah istisnaiyah tadi itu, dia akan gugur pahala daripada nak masuk syurga qiratan likulli yaum. Satu qirat besar bukit Uhud, pahala kita rutuh 2 kali bukit Uhud rutuh tu baik. Sebab kita nak masuk syurga dengan sebab kita pera anjing janguk. Baik pera arnab, baik pera kucing, baik pera benda lain. Moga tu jangan, maaflah, tak sah. Malaikat al-mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah, sebagaimana kita dengar imam kita dah baca, tu tak apa. Ha ni buat gapo, wak jaga kami, wak jaga gapo di kebun kita, tak apa. Tapi orang tempat teh kita tak faham lagi nah masalah tu. Lama perah anjing gak jadi buku pula lah ngau orang. Nah, kita mengajar di Masjid Muhajirin ni sebab saya berani kecek lagu ni sebab orang kita galik ke ada saqafah, adanya ilmu banyak boleh kita tak faham. Kalulah di kapur-kapur maaflah, jangan nakal wak klik lah. Jangan nakal wak klik lagi. Tak sah lagi. Hak mana mai iktikaf sini daripada jauh-jauh, daripada ayah-ayah kita, abang-abang kita yang dihormati, maka kita pun kita tengok, kita sesuai, kita nak waktu perkataan itu lagu mana. Baik. Jadi ditekak tadi tu kita buah pelaka dia. Salah kata benda kita nak ikat tamak di tekak dia tu. Maka itu panggil aghlaq. Jadi Allah Subhanahu wa taala nak ayat gapo kita? Tekak kita ni dia terbuka. Kalau kita gitak gapo tekak batu kita pecik sikit. Pasal rano. Nak nyawa tak leh. Soal lalu sebab tu minta Allah Ta'ala kita selamat mati pun mudah. Tak usah lah buh apa nama ni, itu tali ni Allah rasa susah. Minta Allah Ta'ala kau duk mengajar, kau duk baca ketubah, kau duk semaya, kau nak semaya duha, pakai rebah dengan gitu, maka mati mudah. Nak apa tu? Nak husnul khatimah, tapi hawin alaina ya Rab sakaratil maut. Benda hak jadi penat mati ni tak sah. Orang hak buat amal molek-molek mati mudah-mudah. Nah, mati mudah-mudah. Orang Palestin seorang tu kan, kau duk ceramah ngajar gini, wasa tak sedap. Mucak dia kau masyadah, mikrofon duk gini lagi, habis nyawa. Sudah. Tok gua mau naik atas mimbar hari Jumaat, kata innal hamdalillah, rebah, sudah, habis. Tak ada kena duk bergaduh dengan anak cucu, ngegah ni. Hak tu kita minta lah 10 akhir ni kita minta. Lepas daripada aku tak ada dalam dunia ni, ya Allah jadilah kubur aku sebagai raudhatun min riyadil jannah, dan masuklah aku dalam syurga dengan tak kira gapo-gapo ya Allah. Hak tu hak kita nak. Duk dalam dunia hak tu ya, tanyalah orang-orang yang ada jaksa atas muka bumi ni, hak tu hak ya hak nak sekali. Maka Tuhan jadikan aghlalan ditekak dia tu, fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Makna dia tadi itu belenggu sehingga dia terdesak sampai kata boleh nak menyawa. Menepati orang tak beriman apabila dia dengarnya Quran, dengarnya ajari hak kena, begitu perkataan dia. So umpama Tuhan ayat dalam ayat lain, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Tuhan waktu Quran jadi penawar bagi orang beriman. Wala yaziduz zalimina illa khasara. Tak tambah orang hak zalim, hak tak boleh nak beriman, tak ada hidayah, malaikat kaugi. Itulah ajaran Al-Quranul Karim. InsyaAllah kita hubung pada hisah yang akan datang, ayat yang ke-8 biiznillahi ta'ala. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi ayaja'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.